Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 5 matematik tingkatan 5, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Subtopik 5.3 gabungan transformasi. Dengan standard pembelajaran menentukan imej dan objek bagi suatu gabungan transformasi. Jadi objektif video pada kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan objek bagi suatu gabungan transformasi dengan saya menerangkan contoh 16B di dalam buku teks muka surat 151. Jadi soalan contoh 16 dalam rajah di sebelah, trapezium G double prime ialah imej bagi suatu objek di bawah gabungan transformasi. Diberi bahawa transformasi T pembesaran pada pusat 1,4 dengan faktor skala negatif 2, V putaran 180 darjah pada asalan, W pantulan pada garis Y sama dengan 1. Tentukan objek bagi trapezium G double prime di bawah gabungan transformasi. Jadi saya telah bincangkan jawapan bagi 16A pada video sebelum ini. Okey, pada video kali ini saya akan bincangkan bagaimana kita ingin mendapatkan kedudukan imej bagi G double prime atau erti kata lainnya kedudukan objek G di bawah gabungan transformasi VT. Jadi untuk mendapatkan objek apabila diberi imej, kita akan lakukan transformasi daripada hadapan. Jadi G double prime iaitu imej yang asal tadi menjadi objek. Di bawah transformasi V, kita akan dapat imej yang pertamanya diikuti transformasi T. Dan kita akan dapat kedudukan objek asal bagi imej G double prime. Jadi sekarang kita akan laksanakan putaran 180 darjah pada asalan. Jadi sebelum tu diingatkan, apabila kita nak dapatkan objek daripada imej, arah putaran kita perlu tukar. Tetapi 180 darjah walau kita tukar pun kita akan dapat benda yang sama. Jadi yang pertama kita akan tandakan pusat putaran. Okey, jadi kita akan tandakan pusat putaran. Okey, jadi pada asalan bermaksud pusat putarannya adalah 0, 0. Seterusnya kita akan namakan setiap bucu objek untuk memudahkan kita melakukan putaran satu persatu sebentar nanti. Jadi kita akan buat unjuran garis daripada objek kepada kedudukan pusat putaran. Yang kita tengok bilangan kotaknya adalah satu kotak besar setengah kotak. Jadi putaran sekarang kita akan putarkan 100 daripada A. Kita tak akan ubah jarak tetapi kita putarkan 180 darjah, iaitu kita akan dapat satu garis lurus. Okey, kita boleh semak bilangan kotak dia. Kalau kita perhatikan, satu kotak menegak. Okey, satu kotak setengah mengufuk. Jadi kita akan dapat satu kotak menegak, satu kotak setengah mengufuk juga. Jadi di sinilah kedudukan bagi imej A, iaitu kita tanda sebagai A prime. Okey, di sini kita boleh semak menggunakan petua bilangan kotak untuk 180 darjah, bilangan kotak mengufuk dan bilangan kotak mencancang. Okey, daripada objek ke pusat putaran kepada kita kira bilangan kotak, dan daripada pusat putaran ke imej, kedua-duanya adalah bilangan yang sama. Jadi kalau kita tengok daripada objek kepada pusat putaran, kita ada satu kotak setengah mengufuk. Jadi kita daripada pusat putaran kepada kedudukan imej juga kita akan dapat satu kotak setengah. Begitu juga bilangan kotak mencancang, satu kotak mencancang daripada objek ke pusat putaran, dan kita akan dapat dari pusat putaran kepada kedudukan imej juga satu kotak mencancang. Itu petua. Jadi kita akan lakukan perkara yang sama. Jadi kita lihat, kita buat unjuran garis daripada objek kepada pusat putaran. Okey, bilangan kotaknya juga mencancang mengufuk adalah sama daripada pusat putaran kepada kedudukan imej yang kita kehendaki. Di mana ianya adalah satu garis lurus kerana kita putarkan 180 darjah. Jadi inilah demonstrasi putaran itu kita akan dapat di sini semula.
Okey, kita ulang langkah pula untuk dapatkan imej bagi C double prime iaitu C prime. Kita buat unjuran garis, kita kira 3 kotak mengufuk, 4 kotak mencancang. Jadi apabila 180 darjah dari pusat putaran kepada imej juga, kita akan ambil kira bilangan kotak yang sama untuk kita dapat kenal pasti di mana kedudukan imej C prime iaitu 3 kotak mengufuk dan 4 kotak mencancang. Jadi kita ulang langkah untuk D. Kita buat unjuran garis daripada objek D kepada pusat putaran. Kita lihat bilangan kotaknya. Ini sebagai petua. 2 kotak mencancang, 1 kotak setengah mengufuk. Jadi 180 darjah bermaksud kita akan putarkan bilangan kotak yang sama, iaitu 2 kotak mengufuk, 1 kotak setengah mencancang. Jadi 180 darjah kita akan bina 1 garis lurus di sini. Jadi kita dapat kedudukan imej bagi D. Kita dah dapat A prime, B prime, C prime, D prime. Seterusnya kita lukiskan objek tersebut dengan menyambungkan garis-garis yang sepadan. Jadi kita dah dapat kedudukan imej bagi G double prime yang kita tanda sebagai G prime. Seterusnya kita akan lakukan transformasi T untuk dapatkan kedudukan G, iaitu objek kepada imej G double prime sebentar tadi. Jadi kita dapati T ialah pembesaran pada pusat 14 dengan faktor skala negatif 2. Dan sekarang sebenarnya kita nak cari objek daripada imej. Jadi apabila diberi pembesaran dengan faktor skala negatif 2, objek mencari imej faktor skalanya negatif 2. Apabila kita ada imej, ingin mendapatkan objek, kita perlu tukarkan faktor skalanya kepada salingan negatif 2, iaitu negatif 1/2. Jadi untuk menentukan objek G di bawah transformasi T, maka kita akan lakukan pembesaran dengan faktor skala K sama dengan negatif 1/2. Jadi pusat pembesaran kita tak perlu tukar apa-apa. Jadi langkah pertama kita akan tandakan dulu pusat pembesaran. Jadi kita dah plot pusat pembesarannya adalah 1, 4. Jadi langkah pertama kita akan buat unjuran garis daripada objek tadi iaitu A prime kepada pusat putaran. Jadi kita kenal pasti jarak. Bagaimana nak kenal pasti jarak adalah dengan mudah sekiranya kita mengira bilangan kotak terlibat. Jadi daripada A nak pergi kepada pusat putaran, kita dapati kita perlukan 1 kotak mencancang dan kita perlukan 2 kotak mengufuk. Jadi apabila faktor skalanya negatif 1/2, bermaksud negatif menunjukkan arah imej bagi objek ini adalah pada arah bertentangan dengan pusat pembesarannya. Dan saiznya pula akan mengecil 1/2 daripada saiz objek iaitu G prime. Jadi bermakna di sini saiz kotak ini juga akan berubah. Jadi daripada pusat pembesaran kepada imej yang kita kehendaki, kita perlu kecilkan saiz kerana faktor skalanya adalah 1/2, bermaksud saiznya nanti akan mengecil 1/2 daripada saiz objek. Jadi kalau tadi daripada objek kepada pusat pembesaran kita perlu 1 kotak mencancang, sekarang kita akan kecilkan separuh menjadi setengah kotak mencancang untuk kita dapatkan imej. Jadi untuk saiz kotak mengufuk, 2 kotak mengufuk diperlukan daripada objek ke pusat pembesaran, separuh daripadanya akan menjadi 1. Jadi di sini kita dah dapat kedudukan imej bagi A di bawah pembesaran dengan faktor skala negatif 1/2 pada pusat 1/4. Kita ulang langkah yang sama daripada objek kepada pusat pembesaran. Kita semak ada 1 kotak mengufuk, 1 kotak mencancang dan 4 kotak mengufuk. Maka daripada pusat pembesaran kepada kedudukan imej yang kita kehendaki adalah separuh daripada bilangan kotak tersebut dengan mengambil kira arah bertentangan disebabkan negatif. Separuh kerana 1/2. Jadi 4 menjadi 2, 1 menjadi setengah, maka kita dapat kedudukan B prime iaitu imej bagi B prime iaitu B. Jadi kita ulang langkah yang sama untuk dapatkan C. Kita buat garisan daripada objek kepada pusat pembesaran. Semak bilangan kotak, didapati 4 kotak mengufuk.
dua kotak mencancang, maka untuk dapatkan imejnya pada arah bertentangan disebabkan negatif, unjuran garis daripada pusat pembesaran kepada imej akan mengambil kira separuh daripada bilangan kotak tadi disebabkan 1/2. Jadi 4 menjadi 2, 2 menjadi 1. Maka kita akan dapat imej bagi C prime yang kita tandakan sebagai C di sini. Seterusnya, kita akan lakukan perkara yang sama untuk dapatkan imej bagi D prime. Kita lihat, kita ada dua setengah, dua kotak di sini. Jadi 2 untuk dapatkan daripada objek kepada pusat pembesaran adalah 2 kotak mengufuk. Jadi kita tiada kotak mencancang. Jadi daripada pusat pembesaran untuk kita pergi kepada imej yang kita kehendaki iaitu D, kita perlukan separuh daripadanya iaitu 1 kotak. Jadi kita dah ada objek kedudukan A, B, C, D. Kita hanya perlu buat lukisan yang sepadan dengannya, maka kita tandakan sebagai G. Jadi kita telah selesai bagaimana mendapatkan objek G ataupun objek bagi imej G double prime di bawah gabungan transformasi VT. Maka yang terakhir kita buat perbandingan dengan soalan sebentar tadi untuk kita dapatkan jawapan sebenar. Jadi kita dapati kedudukan G adalah sepadan dengan C. Jadi objek trapezium bagi G double prime di bawah gabungan transformasi VT ialah trapezium C. Sekian saja untuk video kali ini. Dapatkan penerangan untuk contoh 17 pada video yang berikutnya. Sekian, terima kasih.